What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mengupas siri animasi kegemaran kita, One Piece. So dalam video kali ini aku nak ajak berborak berkenaan satu teori gila menarik dan sangat masuk akal. Teori ini dikongsikan oleh nakama kita yang bernama Jit Pedro. Jit Pedro berkongsikan sebuah teori yang datangnya dari One Piece fan page berkenaan kemungkinan isteri Kaido. Lepas aku baca teori ni, mind blowing habis lepas melihat fakta-fakta yang dikumpulkan dalam teori ini. Dan pada aku sangat make sense. So, jom, let's proceed with the content. Misteri berkenaan siapa isteri Kaido dan Ibu Yamato. Believe it or not, penteori ini mencadangkan kemungkinan Ibu Yamato adalah Gloriosa yang juga dikenali sebagai Elder Nyon atau Nenek Nyon. Sedikit fakta berkenaan Elder Nyon. Nenek Nyon pertama kali diperkenalkan dalam chapter 514 yang bertajuk Body Parasite Mushroom, which is ketika dia terkejut melihat Luffy, which is seorang lelaki yang telah muncul di Amazon Lily. Dia merupakan ratu atau empress untuk suku kaum Kuja sebelum Boa Hancock. Dalam chapter 522, ketika Boa Hancock telah jatuh sakit, Nenek Nyon telah mendedahkan bahawa penyakit Hancock sangat berbahaya dan boleh membawa maut, dan menyatakan bahawa Ratu Kuja sebelumnya telah mati disebabkan penyakit tersebut. Begitu jugalah dengan Ratu Kuja sebelum Ratu yang mati dengan penyakit itu. Dan Nenek Nyon menambah lagi bahawa sejujurnya dia juga terjangkit dengan penyakit tersebut, namun dia berjaya sembuh setelah keluar dari Amazon Lily. Dan bagaimana yang kita sedia maklum, penyakit tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan adalah penyakit angau. Jadi disebabkan Kaido adalah seorang yang sangat jahat dan menyeramkan, maka isterinya sudah pastilah bukan orang biasa-biasa. Dan the reason Nenek Nyon jatuh cinta dengan Kaido adalah bukan disebabkan personality Kaido, namun adalah disebabkan kekuatannya, the strongest creature. Dan ramai yang berada di bawah naungan payung Kaido adalah disebabkan kekuatan Kaido. Even though Flamingo sendiri yang boleh dikatakan sebagai salah seorang fighter yang handal juga berada di bawah dia. Oda telah membuat ketetapan dalam fahaman masyarakat Amazon Lily bahawa strength is beauty. Lebih kuat seseorang itu, the more beautiful lah dia. Jadi di sini menunjukkan Kaido boleh dikatakan sebagai seorang yang tampan disebabkan kekuatannya. Gloriosa merupakan seorang empress pada suatu masa, dan empress ini sebagaimana yang kita boleh tengok, kalau jatuh cinta boleh jadi sampai mabuk. Sampai 2 orang empress sebelum ni mati disebabkan kemabukan cinta. Jadi berkemungkinan Kaido pernah menewaskan Gloriosa dalam sebuah pertarungan dan membuatkan Gloriosa telah jatuh cinta kepada ketampanan Kaido yang disukat melalui kekuatannya. Dan sekarang mari kita tengok karakter seorang Yamato. Dia merupakan seorang fighter yang kuat sama macam Boa Hancock, suka untuk bertarung dan lebih mengutamakan pertarungan daripada femininity berbanding Nami dan wanita yang lain di luar Amazon Lily. Maka ini kuat membuktikan yang Yamato memiliki ciri-ciri Amazonian sebab dia nampak sangat mirip dengan dorang. Dan Amazonian ini bagaimana yang kita boleh tengok terdiri daripada wanita-wanita yang kuat seperti Yamato. Okey jap. Part kat sini aku kurang setuju sikit lah sebab fakta dia sedikit salah. So penteori ni mengatakan bahawa Kaido sangat menginginkan anak lelaki, tapi Amazonian hanya boleh melahirkan anak perempuan dan tak boleh melahirkan anak lelaki. So info kat sini sangat menarik. Cuma aku ada baca balik berkenaan Amazonian ni susah nak sebut. Sebenarnya kalau kita tengok balik chapter 515 yang bertajuk Adventure on the Island of Women, kita boleh tengok narrator mengatakan for some mysterious reason only female children are born here. Fakta sebenarnya adalah hanya bayi perempuan sahaja dilahirkan di sana. Bukanlah bermaksud Amazonian ni hanya melahirkan anak perempuan. Walaupun perkara tersebut nampak sama, cuma mungkin Amazonian akan melahirkan anak lelaki juga if diorang bersalin di luar pulau tersebut. Maybe lah. Tapi aku just nak clear kat situ je. Alright, seterusnya penteori itu mengatakan bahawa Kaido juga mempunyai hint yang sangat kuat yang mengaitkan dia dengan pulau Rusukaina. Namanya dijuluki sebagai The 100 Beast atau King of the Beast. Ketika Luffy pergi ke pulau tersebut, Rayleigh mengatakan terdapat 500 haiwan buas di dalam pulau tersebut yang lebih kuat dari Luffy. Kena ingat, ini adalah selepas Luffy berjaya kalahkan Arlong, Crocodile, Enel, Rob Lucci, Gekko Moria, apa semua. Still, Luffy dikatakan Rayleigh belum standing dengan beast yang ada dalam Rusukaina itu. Jadi penteori ini berpendapat berkemungkinan Kaido pernah ke Rusukaina dan mengalahkan semua beast yang ada dalam pulau tersebut dalam usia kanak-kanak, menyebabkan dia memperolehi gelaran The 100 Beast tersebut. Dan pendedahan berkenaan pulau
Rusukaina atau first kita kenal dengan Rusukaina ni adalah dalam chapter 597, iaitu sebuah pulau only the strong survive, an island of wild savage beasts. Dan kalau kita terbalikkan nombor chapter tersebut, kita akan dapat chapter 795, iaitu sebuah chapter pertama kali Kaido diperkenalkan. Jadi kat sini ada permainan angka yang boleh sangat kalau nak dikaitkan. Dan menariknya, dalam chapter 795 ini juga merujuk perkataan yang sama, which is the strong live and the weak die. Dan permainan angka seterusnya adalah angka 500. Dalam chapter 698, ketika Trafalgar di Waterloo mendedahkan berkenaan Devil Fruit Smile, Law telah mengatakan bahawa Kaido has at least 500 people in his crew with Devil Fruit power. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, Smile menggunakan DNA haiwan dalam penghasilannya. Dan kalau kita going back to chapter 597 tadi, Relic telah mendedahkan bahawa terdapat lebih 500 beast dalam pulau tersebut yang mempunyai kekuatan yang melebihi Luffy. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, Devil Fruit Smile menggunakan DNA haiwan dalam penghasilannya. Jadi di sini juga turut menjadi hint kepada kita bahawa kemungkinan DNA 500 haiwan yang digunakan Kaido dalam ramuan Devil Fruit Smile-nya adalah dari pulau Rusukaina. Dan di manakah lagi yang lebih bagus DNA haiwan daripada DNA haiwan yang mempunyai kekuatan lebih kuat dari 2 Shichibukai yang aku maksudkan tadi. Betul tak? Menarik gila teori ni. Dan poin menarik yang seterusnya adalah berkenaan perkaitan antara Yamato dan Gloriosa atau Nenek Nyon adalah Viver Card. Yamato lah orang yang mendedahkan kepada Ace bagaimana fungsi Viver Card dalam chapter 1000. Ketika Yamato terkenangkan tentang Ace dalam flashback tersebut, kita didedahkan bahawa Yamato lah orang yang bertanggungjawab dalam menghasilkan Viver Card buat Ace. Cuma menariknya, seperti yang kita sedia maklum, macam mana layanan Kaido terhadap Yamato ni sejak dia kecil. Apa segala yang Yamato ada pada saat ini adalah hasil daripada latihan berdikarinya sendiri. Jadi even untuk bertarung pun Yamato belajar sendiri. Jadi ada pula masa Kaido nak ajar Yamato pasal Viver Card kan. Dari mana Yamato belajar cara buat Viver Card? Jadi berkemungkinan Yamato belajar buat Viver Card adalah dari mak dia, Gloriosa. Dan begitulah antara memori yang dia ada bersama dengan mak dia. Dan kalau kita tengok balik dalam chapter 522, kita boleh tengok ketika mengetahui tentang abangnya Pok Gas di Ace akan dieksekusi, Luffy telah mengeluarkan Viver Card milik abangnya. Dan Gloriosa immediately mengenali bahawa itu adalah Viver Card dan mendedahkan kepada Luffy bahawa Viver Card juga dikenali sebagai the paper of life. Jadi kita boleh tengok yang Gloriosa ni ada informasi yang banyak berkenaan Viver Card dan possibly mengetahui cara menghasilkan Viver Card tersebut dan telah mengajarkan kepada anaknya Yamato. Dan ada satu lagi teori gila yang penteori ni kongsikan adalah berkenaan The Fog Law. Dia mengatakan bahawa berkemungkinan kisah cinta antara Kaido dan Gloriosa ni dipetik daripada sebuah kisah Enoshima Dragon and the Water Maiden Benzaiten. Water Maiden Benzaiten. Jadi naga ni telah memporak-perandakan sebuah perkampungan yang sangat mirip dengan Kaido. Dengan kemampuannya, Benzaiten telah menghalang perbuatan naga tadi dan naga tersebut telah jatuh cinta padanya setelah itu. Sedikit mengupas, Benzaiten berasal dari dewa India dan nama Gloriosa adalah nama bagi sejenis bunga yang hidup juga di India. Dan dikatakan juga Gloriosa adalah sebuah bunga yang sering dikaitkan dengan suicide. Dan kita sedia maklum, bunuh diri adalah hobi Kaido. Dan dikatakan juga Benzaiten sering terlihat bersama ular putih. Dan kalau kita tengok serangan-serangan Yamato, ada beberapa serangannya yang diciplak. Contohnya adalah serangan Raime Haki yang diciplak daripada bapaknya. Dan menariknya, dalam chapter 1025 ketika menyerang Kaido serentak bersama-sama Luffy, Yamato telah menggunakan sebuah serangan yang bernama White Snake. Dan serangan ini pula adalah bersama-sama dengan Luffy dalam mode Snake Man-nya. Jadi mungkin Yamato terinspirasi semula kenangan dia bersama Amazonians dan bersama dengan Ratu Kuja dahulu, iaitu ibunya. Dan menariknya, dalam sejarah Benzaiten, dia dikaitkan berasal dari sebuah pulau yang hanya didiami oleh wanita. Dan antara paralel menarik antara Kaido dengan Gloriosa adalah pada permulaan pertemuan mereka, Gloriosa adalah seorang empress sedangkan Kaido is nobody. Dan sekarang Kaido pula adalah seorang emperor sedangkan Gloriosa adalah nobody. Dan menurut Boa Hancock, tanah Amazon hanya menerima Gloriosa semula adalah kerana baktinya sebagai empress dulu masa di Amazon Lily. Kalau tak, dah jadi batu dah kawan. So guys, macam mana menurut kalian berkenaan
penggunaan teori ini pada aku memang teramat sangat cantik, sangat-sangat tersusun fakta-fakta yang diberikan. Tapi itulah sebab terlalu cantik tu yang aku risau tu. Takut jadi kod lain. Mungkin sengaja Oda susun macam ni kan. Okay, by the way, ada yang argue dengan aku bila aku cakap Oda kaki twist. Maksud aku pasal kaki twistnya Oda ni bukanlah lepas dia dah tahu penteori-penteori ni hasilkan teori dengan jalan cerita apa yang dia nak sediakan tu sama, dia terpaksa ubah jalan cerita tersebut. No, maksud aku macam ginilah. Oda sengaja menyusun sebuah fakta yang menarik, dalam diam membuatkan kita seolah-olah percaya yang mungkin berdasarkan fakta-fakta yang kita ada ni, inilah teori yang tepat. Tapi sengaja Oda buat jalan cerita macam tu dan twist faktanya, dan jawapan dia bukanlah seperti yang diteorikan. Sungguh pun fakta yang dikumpulkan sangatlah legit. Ini yang aku cuba maksudkan dengan Odanism sebenarnya. Anyhow, please leave your comment in this theory. See you guys in the next content. And gang, before I end, sedikit renungan. Satu perkara tentang ribut. Bagaimanapun rupanya, apapun jenis bencana yang dibawanya, mahupun apapun panggilannya, semua ribut ini mempunyai satu persamaan. They pass. And sebaik sahaja ribut ini pergi, they will leave you as a different person. Dari sebelum kita mula masuk ke dalamnya, dari sebelum kita memasuki ke dalamnya, yang tiada apa melainkan bencana, meruntuhkan, merosakkan, breaking down, shaking down, dan surely kita akan jatuh, rebah, tersungkur, tersadai. Cuma hakikat sebenarnya, tiada mana-mana pun ribut dapat rosakkan dalaman kita sehingga kita tidak lagi mempunyai semangat untuk membina semula. Kerana setelah ribut pergi, memang ia akan meninggalkan bekas. Namun seandainya kita membiarkan ia berbekas di hati kita, maka kita akan rosak. Begitulah perihalnya dengan ujian. Tiada mana-mana pun orang beriman akan terlepas dari ujian, kerana itu adalah makanan ruji orang beriman. Kehebatan seseorang bukanlah dia yang mampu mengusir ribut itu pergi, namun dia yang cekal dan tabah ketika ribut itu membadai, dan bangun semula setelah ribut itu pergi. My brother, sehebat mana pun ujian yang datang dalam hidup kita, promise to ourselves that we will stand up again and again and again until there is no storm that could break us down. Terus melangkah walau seberat mana pun ujian. Jangan pernah menyerah. You can pause but never stop. Remember, and always remember, there is no sweetness of a glory if there is no storm inside it. Our dream is bigger than the storm. Go and get it, and until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi